Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kepada kami akan membentangkan tajuk berkaitan dengan perlindungan berhubung hak pekerja untuk Persatuan Sekerja di Malaysia. Okey, kami terdiri daripada 3 orang, iaitu saya sendiri Nuri Atira binti Ramli, kawan saya Siti Sarah binti Fauzi dan seorang lagi Nurisa binti Abdul Ghafur. Okey. Okey, pengenalan. Kesatuan Sekerja dia berperan memulihkan hubungan antara majikan dan pekerja. Dia sebagai perantara antara pekerja dan majikan demi menggalakkan perhubungan yang lebih baik dan harmoni. Dengan adanya kesatuan sekerja ini, pekerja dapat berunding dengan majikan untuk mendapatkan syarat-syarat dan terma-terma pekerjaan yang lebih baik ke arah meningkatkan status ekonomi dan sosial pekerja. Okey, perkara ini dijelaskan dalam Perlembagaan Persekutuan, perkara 10/1/C, yang mana dia menjamin hak warga negara untuk menubuhkan persatuan. Jadi persatuan yang dimaksudkan dalamnya adalah merangkumi sekali kesatuan sekerja, pekerja dan majikan. Okay, perlembagaan ini dia memberikan kebebasan kepada setiap rakyat di negara ini untuk menubuhkan persatuan mengikut prosedur-prosedur undang-undang yang telah ditetapkan. Okey, undang-undang khusus yang berkaitan dengan kesatuan sekerja ni dia ada 2, iaitu yang dikawal selia oleh pertama Akta Kesatuan Sekerja iaitu 1959 dan satu lagi Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Okey, dua-dua akta ni dia berkait antara satu sama lain. Yang mana Akta Kesatuan Sekerja 1959 ini dia mengawal perkara yang berkaitan dengan penubuhan, pendaftaran, aktiviti yang berhubungan dengan pertikaian, penggunaan dan sumber dana kesatuan sekerja. Manakala Akta Perhubungan Perusahaan 1967 pula dia berperanan besar dalam mengawal selia perhubungan serta mengekalkan keharmonian industri di antara majikan, pekerja dan kesatuan sekerja di sektor swasta. Okay, selain itu, akta ni juga dia memperuntukkan dia juga mengandungi peruntukan yang berkaitan dengan hak majikan dan pekerja dalam penyelesaian pertikaian perusahaan. Okey, seterusnya adalah definisi hak untuk berkesatuan sekerja. Di mana dia adalah pertubuhan kumpulan pekerja atau majikan dia untuk menggalakkan perhubungan perusahaan yang baik antara pekerja dan majikan dan semua pekerja berhak untuk menjadi ahli kesatuan sekerja. Tak kira sama ada pekerja tu pekerja sementara atau pekerja tetap, warga negara atau bukan warga negara, semua orang ada hak untuk berkesatuan sekerja. Jadi majikan tak boleh halanglah sekiranya pekerja dia ingin berkesatuan. Okey, seterusnya saya serahkan kepada kawan saya Siti Sarah. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang perlindungan dan juga perlindungan berhubung hak untuk kesatuan. Okey, yang pertama adalah kita mempunyai Akta Kontrak 1995 di mana majikan ni dia tidak boleh nak hadkan hak-hak pekerja. Di mana di situ majikan ni dilarang daripada untuk mereka majikan hadkan mana-mana hak pekerja berhubung dengan perkara-perkara. Ada 3 perkara. Yang pertama adalah untuk memasuki kesatuan bekerja berdaftar. Yang kedua di mana untuk menyertai dalam aktiviti-aktiviti kesatuan sekerja berdaftar sama ada sebagai pegawai kesatuan atau yang untuk bekerja dengan lain bukan kesatuan sekerja menurut Akta Kontrak 1999. Seterusnya adalah APP 1967 di mana tanpa campur tangan dari mana-mana pihak. Dengan perkara ini menjelaskan bahawa bentuk-bentuk campur tangan yang dilarang untuk dilakukan oleh mana-mana pihak tersebut termasuk majikan, iaitu yang pertama menghalang atau memaksa majikan atau pekerja dalam menjalankan hak-haknya untuk menubuhkan dan juga membantu sebarang penubuhan. Yang kedua adalah memasuki sesuatu kesatuan sekerja dan yang terakhir adalah dalam menyertai aktiviti-aktiviti yang sah. Dan seterusnya adalah KOD 1975 di mana majikan tidak akan menyokong atau menggalakkan apa-apa amalan buruh yang tidak adil. Okey, di sini pada tahun 9 Februari 1957 turut menggariskan bahawa persetujuan di antara majikan dan juga pekerja dari aspek amalan
pemburuan yang tidak adil, di mana kita dapat dilihat di 8 KOD tersebut, majikan bersetuju tidak akan menyokong ataupun menggalakkan apa-apa amalan buruh yang tidak adil seperti 3 perkara, iaitu mengganggu hal ehwal sesebuah kesatuan sekerja dan hak-hak pekerja untuk menubuhkan kesatuan. Yang kedua, melakukan diskriminasi, menyekat atau memaksa mana-mana pekerja kerana menjalankan aktiviti-aktiviti kesatuan sekerja yang sah. Dan yang terakhir adalah menyalahgunakan kuasa dalam apa-apa cara pun. Okey, yang seterusnya saya akan menerangkan tentang hak pekerja untuk mendapatkan cuti bagi urusan kesatuan pekerja, di mana pekerja juga mempunyai hak untuk mendapatkan cuti. Okey, di mana Seksyen 6 APP 1967 mengatakan memperuntukkan bahawa seorang pekerja ni yang ingin menjalankan tugas-tugasnya atau hak-haknya, mereka layak memohon sebarang cuti secara bertulis kepada majikannya. Jadi, tapi dengan beberapa syarat, iaitu pekerja perlu mendapat kelulusan cuti sekiranya tempoh cuti adalah munasabah dan juga tujuan cuti tersebut diambil adalah berkaitan dengan perkara-perkara kesatuan sekerja perusahaan yang berkaitan dengan majikan mereka sahaja. Yang seterusnya adalah permohonan cuti itu perlu dimohon lebih awal. Sekiranya pekerja mahu bercuti, jadi mereka perlu mendapatkan memohon percutian lebih awal dan selain itu perlu mendapatkan kelulusan untuk bercuti. Yang sekiranya tidak mendapatkan kelulusan untuk bercuti, maka cuti tersebut tidak valid lah, tidak boleh diguna pakai. Ini kerana ketidakhadiran ke tempat bekerja melebihi 2 hari tanpa alasan munasabah adalah salah laku yang boleh dikenakan tindakan disiplin. Okey. Dan seterusnya adalah larangan ke atas majikan. Seterusnya adalah larangan ke atas majikan. Di mana APP 1997 juga melarang majikan, kesatuan majikan atau ejennya daripada tindakan-tindakan tertentu terhadap seseorang yang ingin enggan memasuki atau menyertai kegiatan kesatuan pekerja. Di mana mereka memfokuskan kepada 5 perkara. Yang pertama adalah mengenakan apa-apa syarat dalam kontrak pekerjaan bertujuan untuk menghalang hak-hak seorang yang memasuki kesatuan sekerja atau meneruskan keahlian di dalam sesuatu kesatuan sekerja. Yang kedua adalah enggan mengambil mana-mana pekerja atas alasan bahawa dia adalah atau bukan ahli atau seorang pegawai bagi kesatuan sekerja. Yang ketiga adalah mendiskriminasi mana-mana pekerja berhubung dengan kenaikan pangkat, apa-apa syarat pekerjaan atas sebab dia adalah atau bukan ahli atau pegawai sesuatu kesatuan sekerja. Yang seterusnya adalah memecat dan mengancam untuk memecat seorang pekerja, mencederakan atau mengancam untuk mencederakannya atau mengubah atau mengancam untuk mengubah kedudukannya sehingga memudaratkan dengan alasan bahawa pekerja itu adalah satu bercadang untuk menjadi atau bertujuan untuk memujuk orang lain menjadi ahli pegawai bagi kesatuan sekerja atau menyertai penajaan, pembentukan atau aktiviti-aktiviti kesatuan sekerja. Okey, dan yang terakhir adalah mendorong seseorang supaya tidak menjadi atau berhenti daripada menjadi ahli atau pegawai bagi sesuatu kesatuan sekerja dengan memberi atau menawarkan untuk memberikan apa-apa faedah dengan memperolehi apa-apa faedah dari mana-mana orang. Seterusnya saya serahkan kepada kawan saya. Seterusnya yang pertama ialah semasa waktu kerja memujuk seseorang pekerja untuk menjadi ahli kesatuan atau menjauhi daripada menjadi ahli kesatuan di tempat perniagaan majikan tanpa kebenaran daripada majikan tersebut. Yang kedua, mendorong seseorang daripada menjadi atau berhenti menjadi ahli atau pegawai kesatuan sekerja dengan cara memberikan atau menawar untuk memberikan apa-apa faedah kepada sesiapa sahaja. Yang ketiga, mengancam mana-mana orang supaya menjadi ahli atau pegawai kesatuan kerja, tidak menjadi ahli atau pegawai kesatuan kerja
terus menjadi ahli atau pegawai kesatuan sekerja, berhenti menjadi ahli atau pegawai kesatuan sekerja. Seterusnya. Seterusnya ialah kesan pelanggaran hak terhadap kesatuan sekerja. Remedi untuk pelanggaran hak-hak pekerja berkaitan dengan kebebasan untuk berkesatuan sekerja seperti yang termaktub dalam Seksyen 4, 5, 6 dan 7 Akta Persatuan Pekerja telah 1997 telah memperuntukkan dalam Seksyen 8 APP 1997. Pihak pekerja dan kesatuan sekerja berhak untuk membuat aduan secara bertulis kepada ketua pengarah dengan menyatakan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan aduan tersebut. Dengan itu, ketua pengarah akan mengambil apa-apa langkah atau melakukan siasatan yang difikirkannya wajar untuk menyelesaikan aduan tersebut. Sekiranya ketua pengarah gagal menyelesaikan aduan tersebut, beliau hendaklah memberitahu menteri di mana aduan tersebut kemudiannya dirujuk kepada mahkamah perusahaan untuk perbicaraan. Seterusnya mahkamah kemudiannya akan menjalankan perbicaraan dan membuat apa-apa award yang disifatkan bersesuaian. Next. Kesimpulannya, hak untuk menubuhkan kesatuan sekerja adalah satu hak asasi pekerja. Majikan hendaklah memberi kebebasan untuk pekerja menubuhkan kesatuan dan seterusnya membenarkan pekerja untuk menyertai dan melibatkan diri dalam aktiviti sah kesatuan sekerja. Campur tangan pihak majikan pada peringkat awal penubuhan kesatuan sekerja akan menghalang kebebasan untuk berkesatuan sekerja di kalangan pekerja. Sebaliknya, majikan hendaklah sentiasa memberikan sokongan kepada kesatuan sekerja kerana pekerja merupakan aset yang amat berharga untuk membangunkan perusahaan dan meningkatkan produktiviti perusahaan mereka. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.